yang kalau kita fokus dalam memerintah negara, memerintah negeri, tapi tidak hanya kita lihat pertelingkahan pergaduhan tanpa batasan, perkataan yang kita lontarkan dalam persidangan ini membimbangkan kita. Kita yang digelar ahli yang berhormat, dewan yang mulia, tapi perkataan yang kita gunakan adakah kemuliaan dia dari segi ukuran perkataan yang kita lontarkan, tapi tidak selari dengan amalan kita. Mengukur manusia bukan setakat dengan perkataan, amalan dia. Ini yang saya bimbang sangat. Jadi saya berharap sungguh usaha yang pertama harus dilakukan ialah penyatuan umat yang ada di negara ini, untuk melihat apa kepentingannya, apa keutamaan yang perlu kita berikan dalam mentadbir negara. Bukan nak kita lihat berapa jumlah kursi yang kita dapat. Sehingga sekarang pun berlaku di peringkat negeri Sabah COVID politik yang ada. Nak jumlah itu, nak jumlah ini, sekejap lagi nak angkat sumpah. Sekejap lagi perlu dua. Sekejap lagi. Ini dah memula daripada semenjak puasa hari raya yang lalu. Tapi kita selaku pemerintah di Perdana Negeri berserah dengan Allah SWT. Kita katakan bahawa kita pemerintah, kita nak jaga rakyat kita nak pastikan supaya kelangsungan bukan hanya kehidupan rakyat di negeri ini, bahkan juga untuk membolehkan mereka beramal. Bayangkan tekanan dan tekanan dalam pilihan raya yang telah lalu ke-14. Salah satu isu di antara isu yang menghambat kita sehingga kelumpuhan dalam sejarah negara ini, UMNO BN memerintah 60 tahun. Tidak mungkin boleh digagalkan waktu itu. Kerana saya juga menjadi naib presiden UMNO waktu itu. Saya juga telah berjuang 35 tahun dalam UMNO, daripada pemuda sampai naib presiden. Tapi bila keadaan dan nilai-nilai yang saya lihat perlu kita jelaskan. There must be clarity in our values in life. Mesti ada jelasnya dalam nilai hidup kita. Sama ada perbezaan politik ataupun tidak negara kita. Bayangkan pilihan raya yang lalu. Punya berat. Bukan berat dari segi pertimbangan saya. Saya terpaksa tumbangkan adik saya. Ketua bahagian Ladatu, ahli Dewan Undangan Negeri Ladatu. Waktu itu. Tapi pertimbangan saya selaku wakil rakyat bukan oleh kena keluarga saya. Bukan oleh kena kepentingan pribadi saya. Tapi kepentingan negara dan kita sebagai pemimpin rakyat yang ada. Kena kita lihat negara itu jauh penting. Rakyat penting. Kalau kita nak jadi ketua keluarga, kita duduk di rumah saja. Kita jaga rumah kita sebaik mungkin. Bukan menjadi pemimpin negara. Bau keadilan. Sebab itu saya bisik dengan Christina tadi. Datuk Seri Anwar pesan saya petang tadi, Saifuddin, pesan semua calon dan pimpinan kita. Kempen pilihan raya negeri fokus kepada isu Sabah. Fokus kepada isu lokal. Tak payah jawab isu-isu nasional. Azmin, tak payah jawab. Itu Sam sebut sebentar lalu tadi, tak payah jawab. Biar dia hanyut, biar dia terjun dengan labu-labu dia. Jangan kacau apa-apa. Ya. Soal dia sebut serangan yang diulas tadi oleh calon kita tanpa ruli, ya, soal serangan-serangan peribadi dan sebagainya, itu silakan. Ya. Kalau ditanya pada saya nak ungkap dalam 1-2 ayat saja. Ya. Beliau yang selama 20 tahun dalam keadilan, orang tak kenal. Kenal orang pada dia kerana parti ini. Betul atau tidak? Masuk bertanding pilihan raya, Dr. Wan Azizah sign watikah. Kerana bukan Anwar dalam penjara. Masuk bertanding tahun 99, masuk bertanding 2004, jadi menteri besar, jadi ahli parlimen, jadi wakil rakyat, gaji besar. Mandat parti adalah bela rakyat. Itu saja. Dan dia telah dapat semua sekali. Parti yang bagi peluang pun dia khianat. Orang macam ini akan khianati rakyat pada bila-bila masa sahaja. Percayalah. Kalau parti yang bagi dia peluang, bagi dia tempat angkat dengan kedudukan pun dia khianat, apa jaminan rakyat dia tak akan khianati? Cukup, itu saja. Datuk Seri Anwar, soal pembelaan rakyat, soal meratakan kekayaan negeri yang adil kepada rakyat. Sabah lebih-lebih lagi. Cuba tengok sejarah politik Sabah. Saya tak mau ambil pasal sebelum Datuk Haris Saleh. Selepas itu, siapa dia tokoh politik Sabah? Bernard Dompok, Joseph Kurup, Pairin Kitinggan.
Jeffrey Kitinggan, Musa Aman, Saleh Tun Said Keruak, Chong Ka Kiat, ada lagi? Yong Tek Lee. Selama ni saya ambil daripada Haris ke atas. Masih ada dia ni, masih ada. Masih ada. Bernard hilang sekejap, Maximo seorang kili, tak berapa sihat. Dalam tempoh daripada Haris sampai sekarang, sudah tengok negeri yang kaya dengan hasil bumi. Berapa ramai tadi calon kita membayangkan keadaan jalan, kemudahan pendidikan, sekolah-sekolah daif banyak di Sabah, kemudahan air bersih, kesemuanya pusat-pusat kesihatan nak dibanding dengan kemudahan di Semenanjung jauh tertinggal, sedangkan negeri kaya. Sebab apa? Sebab agihan kekayaan bertumpuk-tumpuk, dia agih sesama mereka saja. Peluang pada rakyat Sabah kali ini, angkat kerajaan yang bertanggungjawab, kerajaan yang akan agihkan kekayaan negeri sampai kepada rakyat terbanyak yang memerlukan, bukan kepada pemimpin-pemimpin tertentu saja. Kerja nak dipasing sama dia aja. Ya, Musa pada Saleh Tun Said, Saleh pada Bung Mokhtar, Bung ke belakang pada Musa pada Chong Ka Kiat, Chong Ka Kiat pada Yong Tek Lee, cantik Tek Lee terus kepada Pairin pada Jeffrey pada Bernard pada Kurup pada Atta Kurup pada Saleh terus, dia bagi sama dia aja. Nampak? And rakyat negeri Sabah mesti kata enough is enough.